الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانة ونهانا عن الغش والخيانة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin Jumaat yang mulia, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana dengan takwa inilah kita akan dapat kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Muslimin yang saya hormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala ada berpesan kepada hamba Dia tentang hak amanah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Maksudnya, sungguhnya Allah Ta'ala perintah akan kamu supaya tunaikan amanah kepada tuai hak dia. Dan apabila kamu berhukum, hendaklah kamu berhukum dan berputusan dengan keadilan. Itu satu daripada perintah Tuhan kepada hamba Dia supaya tunaikan amanah. Lalu ayat yang berkaitan dengan sifat orang mukminin juga ada disebutkan tentang hak amanah dalam firman-Nya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka orang beriman tadi, mereka yang jaganya amanah-amanah dan janji-janji mereka. Itu sebagai apa yang kita telah dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah makna amanah, wahai muslimin? Amanah yang diberi takrif ataupun pengertian oleh ulama, iaitu pesanan dan suruhan Allah Taala, termasuk juga larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahu dan perintah kepada hamba Dia. Kalaulah hak perintah, hendaklah dia tunai. Kalau hak pasal larang, hendaklah dia tinggal dan jauhi. Itulah makna antaranya tafsir ulama kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sungguhnya kami telah betulnya amanah yang mana maksud tadi termasuk juga al-Islam, agama ini adalah amanah yang Tuhan perintah supaya hamba berpegang dan jaga dia. Dan juga perintah-perintah yang kami suruh, dan juga larangan-larangan yang kami larang, termasuk juga amanah Al-Quran yang kita di wahyu, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat terima wahyu dan dibacakan kepada kita umatnya. Kesimpulannya, amanah ni semua berkaitan dengan hidup dan tingkah laku yang kita ada di atas dunia ini. Kalau amanah yang besar, amanah berkaitan dengan agama, kita diperintah supaya menjadi hamba yang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu seorang muslim. Itu amanah dari segi hak agama. Lagi dia pilih agama yang lain pada Islam, tidak boleh. Wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala min. Barang siapa dok cari lain pada Islam sebagai agama, maka tidak diterima oleh Allah Taala daripadanya. Maka amanah dalam kita beragama Islam, besar kepada anak cucu. Jangan kamu tinggal, wahai anak-anak, hei cucu-cucu, akan agama Islam ini.
Kemudian amanah berkaitan dengan Allah Ta'ala yang lain lagi, iaitu amanah sebagai hamba Tuhan yang kita kena tunaikan kewajipan terhadap Allah. Anta'budullah, kewajipan manusia terhadap Tuhan iaitu ibadat kepada Allah. Ibadat, salat, amanah yang besar. Ini dinamakan amanah yang besar. Bahkan dinamakan tiada agama. Amanah yang kita kena jaga. Tak sewi kurang walaupun sepotong pun dalam hidup harian kita. 5 potong kena cukup. Bukan arti sahaja tunai biar cukup, tetapi tunai biar sempurna. Cukupnya rukun, syarat dan adab-adabnya. Semaya cukup waktu 4 rakaat cukup, tapi bersama dengan khusyuk. Zuhur, khusyuknya dalam semaya. Tamak ninahnya tingkah laku kita, tangan kita, mata kita berada di tempat yang sesuai dengannya. Betul pula bacaan kita Al-Fatihah, betul pula dengan makhrajnya, dengan sebutannya. Itu maknanya tunaikan semaya dengan penuh beramanah. Kalaulah kita tengok pula kepada amanah yang berkaitan dengan bermanusia, banyak pula amanah-amanah yang ada kaitan dengan manusia. Amanah kita sebagai anak terhadap ayah dan ibu. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami pesannya kepada manusia, anak-anak, supaya mereka buat baiknya kepada ayah dan ibu dia. Allah, ni amanah. Amanah kita sebagai seorang anak kena tunai kewajipan sebagai anak yang soleh. Kena khidmatnya kepada kedua. Kena tunaikan perintah keduanya selama mana tidak bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena lemah lembut dengan kedua-dua. Kena rendah diri terhadap keduanya. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tu antara adab yang Tuhan ajar kita anak. Suruh tawaduk, rendah diri, walaupun kita jadi gapo nama pun. Ada bitai berapa, bitai atas bahu pun. Jadi orang besar dia secara mana pun, tapi dengan ayah dan ibu kita kena katupkan sayap kita, seolah kata kita tunjukkan ke tawaduk ataupun rendah diri kita terhadap kedua. Dan keciklah baik dengan kedua-dua, jangan jerkoh, jangan pasal kecik rasan, dan banyakkan doa kepada kedua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu antara pesannya kalau kita amanah terhadap ayah, ibu kita sebagai seorang anak. Kalaulah kita pula sebagai seorang bapa, amanah juga dalam kita nak tunai kewajipan terhadap anak-anak, iaitu tarbiyah mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu kewajipan dan amanah di sebelah ibu bapa pula. Kena didik mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagakanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu, maksudnya anak bini kamu, daripada api neraka. Allah Ta'ala ajar kepada kita suruh jaga anak-anak tak sewi jadi mangsa kepada syaitan. 4-5 ni orang anak yang Tuhan beri kita, didiklah mereka jadi anak yang soleh supaya kita boleh bersama pula dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kecek pula sebagai amanah seorang pekerja, orang kerja, sama ada jadi karacakan, panakngan, lukcang, semualah, maka amanah dia pula kena tunai kerja dengan sepenuh kualitinya, kena sepenuh artinya, tumte segala kebolehan dia untuk nak beri sapa dan keluarnya natijah yang baik dalam urusan kerjaan dia. Kalau guru nak ngajar bahasa mana, biar pelajar faham isi yang kita mengajar. Nak ajar bahasa mana, biar di pelajar dapat menjadi kita sebagai seorang murabbi, seorang yang terbiah, tertarik dengan akhlak yang baik daripada seorang guru.
Nak ngajar kepada mereka macam mana jadi mereka ada ilmu dan ada juga akhlak yang baik bersama mereka. Ini soalan-soalan yang kita kena tanya kepada orang-orang yang jadi guru. Kalau kita jadi guru, tanya kita. Aku ni, setara manakah duk jadi guru 10 tahun dah, 20 tahun dah ni? Bagaimanakah cara aku mengajar? Bagaimanakah cara aku tunaikan kewajipan sebagai seorang guru? Di sana pula, kalaulah kita seorang pelajar, maka ada pula amanahnya. Amanah yang kita kena hormatnya kepada guru. Amanah yang kita kena selalunya berdoa kepada guru kita. Amanah yang mana kita kena berdiam, berakhlak di hadapannya. Dia mengajar, kita kena diam. Kita kena senyapkan mulut kita. Dan selagi mana dia tak sudah mengajar dia, jangan kita duk seli ataupun duk katkan wak dia, kerana itu tanda tidak ada adab dalam kita sebagai pelajar. Jaga je, koyak video koyak sudah dulu hak dia. Barulah, Ustaz, saya dah faham ni cara kita beradab dengan guru. Ini cara-cara yang mana kalau kita baca kepada sejarah-sejarah ulama-ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, semasa dia duduk bersama Imam Malik, dia rendah diri, dia tunduk. Tengok jari-jari sekali yang muka guru dia, hormat kehebatan guru dia tu, dia hormat. Bahkan dia bukanya telinga dan dada untuk nak terima apa yang guru mengajar. Dan dia senyap, tak ganggu, tak seri guru tu jadi punah semati dengan sebab dia kecek ataupun dia buat kelakuan yang tidak baik. Itu satu daripada contoh yang baik yang Imam Syafi'i rahimahullah dia tunjuk semasa beliau menjadi seorang pelajar. Maka dengan ringkasnya wahai muslimin, ada lagi 2-3 amanah yang saya cuba nak betul pada khutbah yang kedua, dan mudah-mudahan amanah itu akan dapat kita tunai dengan sempurnanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin jemaah yang mulia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita mati melainkan kita seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya pada khutbah pertama tadi, amanah yang Islam juga ajar kita supaya kita tunai, amanah terhadap diri kita sendiri. Amanah dalam kita nak jaganya nikmat yang Tuhan beri, sama ada nikmat kesihatan kita, nikmat akal yang waras yang kita boleh mikir wak gatu goning. Nikmat itu dijaga dengan cara kita guna tunjuk ajar Islam, iaitu pilihkan makanan dan minuman yang halalan tayyibah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makan olehmu daripada apa yang ada di atas bumi Tuhan ni yang halalan lagi tayyibah. Pilih makanan yang halal. Yang halal ikut syariat Islam. Kalau hayah sembelih, kalau lembu yang sembelih ikut syariat Islam. Dan yang tayyibah, yang ada manfaat dan ada faedah, ada vitamin kepada badan, tidak mudarat. Di sini kita perlu jagakan makan minum kita wahai muslimin. Yang tak halal jangan masuk mulut kita walaupun sejepuk pun. Yang membahaya jangan masuk dalam tubuh kita walaupun sekali pun. Kerana kita akan ditanya oleh Allah. Wa inna 'alaika libadanika haqqan. Sungguhnya engkau wahai hamba
wahai umatku, mu kena adanya tanggungjawab terhadap badanmu. Mu akan ditanya oleh Allah. Apakah badan aku wimu sehat molek-molek, mu hidup merosakkan dia? Mengapakah akal yang aku berimu tu, cidiknya, bijaknya, mungkin merosakkan dia dengan makanan minumnya yang membahaya dan memabukkannya. Itu soalan-soalan yang kita juga perlu tanya kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita ada apa hubungan dengan dia, yang rapid dengan dia, supaya kita dapat tunai amanah terhadap badan dengan sempurnanya. Di sana pula wahai muslimin, amanah. Dalam kita nak buat benda yang tidak menjejaskan hak orang lain. Amanah. Dalam kalau kita mengaji, kalau mengaji peringkat 2, peringkat 8, amanah dalam kita tuliskan risalah, tulis witianik pun, kita tidak tiru orang yang lain. Kita tidak tipu, ambil hak orang, ambil isi hak demo, mari boh tukar nama depan, boh nama kita. Habislah kita peringkat 2, peringkat 8. Tapi asalnya isi dalam witian pun kita itu bukan hak kita sekali 80% kopi hak demo. Nauzubillah. Ini benda yang kita kena adanya amanah pada diri. Termasuk juga dalam kita buat apa-apa yang kita nak rakyatan hak kita. Kalau orang jadi kru dia nak mintanya kru camnankan, kru qiuchan, gapo dia kena ada wak gapo dia, wak pen kanser lah, wak wicai gapo, hendaklah mereka beramanah dalam tunaikan benda tu. Tidak kita kata ambil dah ada orang upah 200-300 ribu wak ambil tu, ambil orang upah demo mari boleh kita pergi senda dengan nama kita, sedangkan kita tidak tulis SPP pun tak ada tulisan kita dalam surat itu, dan kita dapatnya misalnya boleh jadi kru kosong sam kosong si boleh siapa 5,000 pan hok kun song 10,000 1,200 kun song misalnya, maka apakah yang kita rasa bangga tu, kita tamneng tinggi dah ni, tapi sebenarnya bukan daripada usaha kita pun, tapi kita upah demo kita ambil daripada hak demo. Nauzubillah. Amanah terakhir wahai muslimin, amanah kepada ketua-ketua yang adanya jawatan dan adanya pangkat. Satu amanah yang besar juga yang mereka kena tunaikan, amanah sebagai pemimpin. Kau tingginya, kau besarnya tanggungjawab dia dan pangkat dia, kau besar pula amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang jadi naik atau menteri, amanah dia besar pada orang jadi puan. Orang jadi puan, dia besar amanah lebih pada ampun dan sebagainya. Itu cara yang Islam ajar. Satu kali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, melatihlah aku ni jadi puan negeri Yaman. Dah tu Islam bukan Yaman dah. Nabi kata, "Hei Abu Dzar, mu ni seorang yang dhaif, yang tak kuasa nak jadi pemimpin orang. Mu soleh, mu orang molek dah. Yang semaya ber tak tinggal, puasa sunat sunat khamis tak mau molek, tapi mu tak layak nak jadi pemimpin. Kerana pemimpin itu adalah amanah yang besar, dan siapa yang tidak tunai amanah yang besar itu, dia akan duka cita dan akan rasa kecewa di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Lalu tu Nabi dakwi tamneng puas kepada Abu Dzar, Nabi latih orang yang sesuai. Ini amanah yang Nabi bimbing kepada umatnya. Amanah juga amanah kita sebagai orang yang ada tamneng, dan nak latihnya orang-orang yang pekerja bawah kita. Latih yang layak. Al-Qawiyul Amin, orang yang layak. Orang semak mari, orang nak pilih bukan kerana dia tu rapik kita, waris kita, ataupun dia ada tawaran-tawaran tertentu pada kita, tidak. Tapi pilih orang yang sesuai sungguh, walaupun dia tu orang miskin sekalipun, walaupun dia tu orang tidak kenal, kita tak kenal dia pun, tapi dia ada kelayakan, cukup syarat, maka kita dahulukan dia kepada yang lain, kerana itu amanah yang Tuhan akan tanya. Apakah dalam masa darul tamneng melatih orang itu, bancut orang ni, ambil orang itu kerja, dengan sedangkan mereka tidak layak pun, ada yang lain lagi lebih layak, tapi kamu tinggal mereka dan ambil yang itu. Itu sebagai dengan ringkasnya khutbah yang ringkas ini, supaya kita klik mari suluh. Siapa duk
dalam tempat mana, siapa duduk dalam setanak mana, cuba kita mari suluh. Jaya bagi kita amanah sebagai anak. Jaya bagi kita tunai amanah sebagai bapa, amanah guru, amanah suami, amanah pemimpin dan segala amanah yang disebutkan tadi. Bahkan banyak lagi amanah yang kita kena tunai. Selama mana kita ada nyawa, amanah masih lagi bersama kita. Maka akhir ni cubalah kita usaha suluh diri. Sebab Islam ni ya hajar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cuba menghitung, memperambun diri sebelum Tuhan nak perambunmu. Pamun dulu sebelum kita nak jawabnya soalan Allah Taala dalam kubur esok, di hadapan daripada mahsyar esok, soalan-soalan yang Nabi dak ajar bela-bela dah tu. Duk celoi dah bela-bela. Cuba kita jawab dulu. Orang panggil pretest. Kan sop. Luang tok sop dulu. Tuhan akan tanya kita, ilmu kita yang kita ada buat gapo kata dengan ilmu. Duit pitih yang kita milik, kita guna buat gapo kata, cara mana kita boleh duit tadi. Itu 4-5 soalan yang Nabi telah royak bela-bela dah. Cuba carilah jawapan itu wahai muslimin. Dan akhirnya ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal-awal benda yang akan diakadnya daripada umatku iaitu al-amanah. Amanah akan jadi satu benda yang mula-mula diakad daripada umat Nabi. Orang akhir zaman kurangnya beramanah. Orang kau dekat dengan kiamat, kau tak adanya amanah, ikut pesan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam royak. Nabi tidak kecek daripada ilmu dan nafsu dia, tapi semua wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dicakap oleh Rasulullah adalah wahyu yang Allah Taala telah wahyukan kepada dia. Cuba maka dan Nabi royak macam itu, berhati-hati. Jangan kita termasuk daripada orang yang khianat amanah. Kerana amanah adalah sifat Nabi. Al-amanah sidik, amanah tabligh fatanah. Amanah adalah sifat Rasulullah. Siapa yang jaga amanah, maka orang itulah saya dan ikutnya jejak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sama-samalah kita berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang penuh dengan amanah, Nabi yang tunjuk kepada kita jalan yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى أداء الأمانة يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.